Ketika Nabi SAW falamma naza'ahu ja'a rajul. Bila Nabi nak cabut, lepas cabut tepi besi itu, ja'a rajul. Satu orang datang kepada Nabi SAW. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ashabus Sunan yang lain. Dan dia kata kepada Nabi, lelaki ni siapa dia yang datang? Riwayat ni dia kata rajul saja. Tapi riwayat lain menunjukkan dia adalah Abu Barzah Al-Aslami, nama dia. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia menyatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah." Wahai Rasulullah, Ibnu Khattal dia sedang bergantung di kelambu Kaabah. Dia takut ni Nabi nak ambil tindakan kepada dia. Dia takut orang Islam ambil tindakan pada dia. Dia bergantung pada kelambu Kaabah. Bila berita tu dibawa pada Nabi, Nabi kata, "Uqtuluh." Bunuh dia. Kita bayangkan, tadi saya telah cerita, Nabi telah maafkan semua orang. Maafkan orang yang begitu teruk seperti Abu Sufyan. Berapa medan peperangan Abu Sufyan terlibat, telah berperang dengan Nabi SAW. Abu Sufyan berperang dengan Nabi lah berapa banyak medan peperangan. Sorry, bunyi bising sikit. Tapi dengar. Kita bagi kereta api tu jalan. Okey. Rumah saya ni walaupun macam saya bagi tahu jauh pada orang, tapi depan seberang jalan tu ada rel kereta api. ATS ada, macam-macam. Kereta api laju ada, semua ada. Apa yang ada kat Malaysia ada lalu. Okey. Bayangkan saya kata tadi, Nabi SAW telah maafkan orang yang dahsyat seperti Abu Sufyan. Berapa siri peperangan. Dalam peperangan Uhud, Abu Sufyan terlibat. Mati Hamzah, orang yang Nabi sayang. Khandaq, macam-macam peperangan. Punca je Abu Sufyan dan juga and the gang. Tapi Nabi maafkan Abu Sufyan. Tapi Ibnu Khattal, dia pergi bergantung di kelambu Kaabah. Takut, maksudnya dia minta protection. Ni dah bergantung di kelambu Kaabah ni, tak kalah nak bunuh juga. Diberitahu pada Nabi, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Kaabah. Wahai Rasulullah, Ibnu Khattal sedang bergantung di kelambu Kaabah. Nabi kata, "Uqtuluh." Bunuh dia. Dan sebahagian riwayat, "Uqtulhu." Bunuh dia. Maka dia dibunuh. Sebahagian kata yang bunuh dia Sa'id bin Hurais. Sebahagian kata Abu Barzah ini sendiri yang bunuh. Tapi mungkin Sa'id bin Hurais yang bunuh. Sa'id bin Hurais dengan Ammar bin Yasir, bila dengar berita tu, nak cepat nak bunuh dia. Dapat kat Sa'id bin Hurais dulu, bunuh dia ketika dia bergantung di kelambu Kaabah. Mengapa Nabi bertindak sedemikian kepada Ibnu Khattal? Tak adakah ruang kemaafan untuk Ibnu Khattal? Ibnu Khattal ni, nama dia khilaf nama dia. Sebahagian kata nama dia Hilal, tapi saya rasa itu pun tidak begitu kuat nama dia. Mungkin nama dia dalam jahiliah dulu nama dia Abdul Uzza, hamba berhala Al-Uzza. Dan kemudian ditukar kepada Abdullah, kepada hamba Allah, bila dia menganut Islam. Ibnu Khattal ni dia telah berhijrah dan dia telah menganut Islam dan bersama dengan Nabi SAW. Nabi beri kepercayaan kepada Ibnu Khattal ni. Apa kepercayaan yang Nabi bagi pada Ibn Khattal? Nabi telah lantik Ibn Khattal ni untuk memungut zakat dan membahagikan harta kepada
pembesar-pembesar Arab yang lain, yang mana mereka itu mula bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mempunyai perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membuat hubungan diplomatik yang baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi kat dia. Bila Nabi bagi amanah tu bersama dengan duit, dia dah bahkan Nabi bagi seorang pembantu yang membantu dia daripada suku Khuza'ah, daripada orang Ansar. Tolong dia untuk bantu dia, serve dia dalam tugasannya. Apa yang Ibn Khattal buat? Dia ketika keluar pergi tugas dia telah bunuh orang yang telah Nabi lantik ataupun Nabi telah minta supaya tolong dia ni. Al-Ansari, sahabat Ansar ni. Ibn Khattal bunuh dia. Kemudian Ibn Khattal bukan saja bunuh dia, Ibn Khattal lari, mengisytiharkan diri, lari pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, orang Mekah tanya, kau dah tak ikut Muhammad lah. Dia kata bahawasanya lam ajidu dinan khairan min dinikum. Aku tak jumpa satu agama yang lebih baik daripada agama kamu. Kamu orang Quraisy dah okey, ni agama betul. Muhammad aku duduk dengan dia memang merepek tak betul. Tengok. Sedangkan dia telah dengar, melihat kebenaran Nabi. Melihat segala hujah yang benar. Diberikan kepercayaan oleh Nabi SAW. Dia bunuh orang yang pernah Nabi belantik untuk bagi arahan, untuk serve dia. Kemudian dia lari. Dia pergi Mekah. Dia ada 2 orang penyanyi wanita yang mana dia menyanyikan ataupun melaungkan syair-syair hijab. Yahju, yakni syair hijab, syair yang mencerca Nabi SAW. Dia ada perbezaan. Orang yang memang berperang dengan kita di medan. Gentleman. Macam Abu Sufyan. Dia memang jahat dulu. Dia berperang dengan Nabi sebagai pembesar Quraisy, bertempur dengan Nabi, pemimpin lawan pemimpin. Tapi Ibn Khattal adalah satu orang yang khianat. Dah masuk di dalam sisi Nabi. Dah follow Nabi SAW. Diberi keistimewaan oleh Nabi. Khianat, bunuh, lari, kemudian membuat serangan peribadi kepada Nabi SAW untuk membuat cercaan kepada Nabi. Cerca Nabi ini bukan isu peribadi. Tapi isunya ialah isu mencerca agama setelah melihat dan mengetahui kebenaran. Inilah kes Ibn Khattal yang Nabi SAW kata uqtuluh, bunuh dia, ataupun uqtulul dengan lafaz mufrad, yakni kau bunuh dia. Dia bagi tahu kepada Abu Barzah Al-Aslami ketika memberitahu hal itu. Sedangkan dia muta'alliqun bi astaril Ka'bah, sedang bergantung di kelambu Kaabah. Bergantung di kelambu Kaabah. Bunuh juga. Daripada peristiwa ni, sebenarnya ada, selain daripada Ibn Khattal, ada lagi orang lain yang Nabi perintahkan bunuh, sekalipun mereka itu bergantung di kelambu Kaabah. Antaranya Miqyas bin Subabah. Miqyas bin Subabah ni, kes dia nak sama macam dengan Ibn Khattal juga, di mana dia ni pergi jumpa Nabi, mengaku bahawasanya dia Islam. Kemudian nak tuntut darah saudara dia Hisham bin Subabah. Hisham Subabah ni Islam, tapi dalam peperangan, dalam pergaduh pertempuran ni, sahabat Ansar ni dia tak tahu kata Hisham ni Islam. Jadi berlaku peperangan ni, dia bunuh Hisham, bunuh secara salah lah. Jadi Nabi kata dia bunuh khata'an, dia bunuh sengaja. Jadi Nabi telah bayar diat kepada dia. Dia ambil duit diat tu, tapi dia duduk di Madinah, dia pergi cari Ansar ni, dia bunuh Ansar ni. Tengok dia punya khianat tu. Kemudian dia lari. Ini orang yang khianat. Mereka ini Nabi SAW suruh bunuh. Ada lagi beberapa nama yang disebut di dalam riwayat, termasuk Ikrimah dan selainnya, yang sebahagian mereka itu akhirnya Abdullah bin Abi Sarah
Dan mereka itu adalah orang yang dihukum, tapi akhirnya mereka melalui perantaraan, mereka taubat, mereka datang kepada Nabi dan mereka akhirnya terlepas dari hukuman. Tapi dalam kes Ibn Khattal dan juga kes Miqyas bin Subabah, mereka ini tak taubat apa, cumanya minta protection dengan bergantung diri di kelambu Kaabah. Sehingga ulama-ulama berbincang, bolehkah membunuh di dalam ataupun melaksanakan hukuman qisas. Itu qisas lah di dalam tanah haram. Adakah boleh? Banyak perbincangan. Majoriti ulama menyatakan boleh, dan sebahagian mereka dan mazhab Abu Hanifah dia kata itu hanya waktu yang khas yang dibenarkan untuk Nabi ketika sa'atan minan nahar, pada satu ketika, iaitu pada Nabi ketika Nabi buka kota Mekah itu. Apapun saya nak sebut apa di sini, perkara apa yang ingin saya sampaikan. Nabi ni, kita kena bayangkan Nabi ni, jangan bayangkan seperti mana orang bayangkan Nabi ni satu orang yang tak ada urusan apa, hanya duduk dalam rumah, kemudian keluar, lepas tu pergi ceramah, makan dengan anak buah, lepas tu berjalan-jalan, lepas tu cerita-cerita sikit, kemudian malam pergi ceramah, kemudian balik tidur. Nabi bukan itu. Nabi hidupnya sebagai satu orang insan yang hidup pada realiti. Dia seorang pentadbir, pemerintah yang mesti buat keputusan. Kemaafan adalah sesuatu yang baik dalam agama. Agama suruh maaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, Allah kata supaya Nabi maafkan orang-orang yang telah tersalah di dalam peperangan Uhud umpamanya, kerana tak ingin dengar cakap Nabi. Fa'fu wasfahu, maaf dan tutuplah, padamkanlah kesalahan. Disuruh oleh agama. Tetapi bukan semua kemaafan dalam hidup ini akan memberi manfaat kepada manusia. Dalam kes Ibn Khattal dan Miqyas bin Subabah, dan mereka dua ni contoh. Pertama, mereka telah ada hutang darah dengan orang lain. Yang kedua, mereka ini bukan golongan yang kemaafan memberi manfaat kepada mereka. Mereka telah bersama dengan Nabi dan telah mendengar kebenaran dan mengetahui kebenaran. Kemaafan hanya akan menjadikan mereka itu melampau saja, dan akan menjadikan mereka akan bertindak dengan tindakan yang lebih jahat daripada itu. Walaupun Nabi itu seorang yang pemaaf, tapi ada kalanya ada orang-orang yang Nabi tidak maafkan. Karena apabila kemaafan itu tidak lagi memberikan manfaat, ataupun kemaafan itu hanya akan menjadikan kita nampak lemah dan nampak akan diperkotak-katikkan dan akan dihina. Dan kemudian Nabi SAW tak maafkan kerana ia adalah juga darah orang lain yang telah mereka khianati. Darah orang lain yang mereka khianati. Ini menjadikan kita dalam hidup ni, bingkisan daripada Nabi yang saya nak ambil ini, kita kena hidup kat alam realistik. Sebagai orang dia gambarkan Nabi tu, apa yang dia gambarkan? Dia tengok tok syekh dia tengok ustaz dia, tengok guru dia. Dia ingat Nabi tu macam tu saja. Hanyalah urusannya ceramah, tidur, balik, kemudian jalan, kemudian makan. Bukan itu urusannya. Nabi berinteraksi dengan keperluan umat. Nabi ada tentera. Nabi ada orang yang dipimpin. Ada hukuman yang dijalankan. Keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang mesti dibuat. Perhitungan-perhitungan yang mesti diputuskan. Kan? Maka dengan itu, kita dapati bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kes Ibn Khattal, walaupun sifat Nabi mengampunkan, memaafkan, tapi apabila satu orang telah melepasi garis merah yang sepatutnya, Nabi bunuh. Uqtuluh, Nabi kata bunuh. Bayangkan bukan bunuh di biasa-biasa. Ketika bergantung di kelambu Kaabah, bunuh dia. Kerana dia telah melakukan tindakan, perbuatan yang tidak boleh dimaafkan. Ini adalah pengajaran yang kepada kita dalam hidup ni. Kita juga mesti pemaaf. Tapi bukan semua perkara untuk kita maafkan. Apatah lagi jika membabitkan hak orang.
Satu orang ambil harta negara sampai begitu habis harta negara, kita senang-senang je pergi maafkan dia, negara jadi rugi. Kan? Kau apa hak kau nak maafkan? Kalau dia punya dosa dengan kita, okey, kita maafkan. Kan? Satu orang telah curi harta orang lain begitu banyak, dia kena selesai dengan orang tu lah. Apa tak apa, aku maafkan. Kau siapa nak maafkan bukan harta kau. Dalam kes mereka ni juga, mereka telah bunuh orang. Yang mana orang tu dengan mulia hati, suci hati. Nabi lantik dia supaya bagi serve pada kau. Kerana kau telah mengaku seorang Muslim. Kemudian kau balik, kau buat satu. Nabi bukan soal personal. Walaupun dia mencerca Nabi. Kalau Nabi soal personal, Nabi ambil tindakan pada Abu Sufyan. Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Yang mana mereka itu lebih dahsyat dalam pertembungan mereka dengan Nabi. Lagi banyak. Tapi pertembungan mereka, pertembungan gentleman. Mereka lawan di medan. Daripada seorang yang menyusup masuk, mengaku dia sebagai pengikut Nabi, ambil kelebihan-kelebihan yang ada, kemudian orang kata tikam belakang, bunuh orang. Sehingga membunuh orang yang lantik oleh Nabi. Nabi tak maafkan Ibn Khattal. Nabi tak maafkan Miqyas bin Subabah kerana tindakan-tindakan ini. Ini adalah bingkisan yang menarik dalam kehidupan Nabi SAW. Supaya kita jangan bayangkan Nabi ini hanya satu orang yang daif. Pemimpin mesti ada keupayaan dia sebagai pemimpin. Kemampuan dia sebagai pemimpin. Bukan pemimpin itu sentiasa tak apalah, orang nak buat pun buat, orang nak hancurkan pun hancurkan. Itu bukan pemimpin, itu orang yang lemah. Pemimpin, dia memaafkan, dia bertindak, dia menyusun, dia mentadbir, dia menjalankan keadilan di kalangan manusia. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan memberi manfaat kepada kita dengan diskusi kita pada pagi ini, insya-Allah.